Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang berhormat sekalian, buat sekian kalinya IMR TV membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan satu lagi rancangan, iaitu Aura 13 sempena dengan pemilihan UMNO tahun 2013 ini. Selama ini kita bersama-sama dengan calon-calon puteri, calon-calon wanita, calon pemuda dan calon majlis tertinggi. Tapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, ialah dia antara jawatan-jawatan yang akan dipertandingkan. Agaknya jawatan ini jarang disebut. Tetapi sebenarnya jawatan ini sangat-sangat penting. Kalau tak ada jawatan ni, kalau misalnya orang bahagian tak datang, mesyuarat boleh berjalan. Kalau orang cawangan pemilih-pemilih tak datang, boleh berjalan. 146,500 orang tu, kalau sebagainya tak datang, boleh berjalan. Tapi kalau orang ini tak ada, maka persidangan UMNO tidak dapat dijalankan, pemilihan pun mungkin tidak dapat dijalankan. Apa dia jawatannya? Pengurusi tetap dan timbalan pengurusi tetap. Bersama dengan saya pada hari yang berbahagia ini ialah saudara Ahmad Faris Abdullah, calon timbalan pengurusi tetap UMNO Malaysia. Selamat datang. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Orang muda ni 33 tahun. Biasanya yang nak jadi calon timbalan pengurusi tetap atau pengurusi tetap, yang saya nampak yang lepas-lepas lah, umur lingkungan 60-an dan bahkan ada yang sampai 70-an pun ya. Kerana jawatan tu dianggap sebagai jawatan induk begitu. Jawatan yang duduk kursinya pun tinggi kan? Dalam perhimpunan, dalam persidangan tinggi kursi di belakang itu. Dan dia ada penukulnya dan menentukan bila nak mula, bila nak habis, pembahas boleh bercakap lagi tak boleh bercakap lagi tak, ini melanggar peraturan tak melanggar peraturan tak. Itu dia. Jadi saya nak sebut peringkat awalnya, kalau boleh Cik Ahmad Faris terangkan kepada para penonton yang dihormati sekalian ini, siapa Cik Faris yang sebenarnya? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton yang hadir. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga kepada semua yang sudi menjemput saya ke rancangan pada hari ini. Dan ini peluang yang amat terbaik untuk saya juga untuk perkenalkan diri saya. Mungkin di luar sana mungkin tertanya-tanya, siapakah lelaki yang berusia 33 tahun yang diwar-warkan bertanding timbalan pengurusi tetap UMNO Malaysia. Dan seperti mana kata Datuk tadi, memang jawatan ini sebenarnya kebiasaannya adalah satu jawatan yang mungkin tak berapa nak direbut jawatan ni. Tapi alhamdulillah saya merasa terpanggil untuk merebut jawatan yang timbalan pengurusi tetap UMNO Malaysia. Dan saya memperkenalkan diri saya, iaitu saya bernama Ahmad Faris bin Abdullah, berusia 33 tahun, merupakan ahli jawatankuasa UMNO bahagian Batu, wilayah Persekutuan, dan juga merupakan ketua cawangan Kampung Cubada Asal. Dan juga saya di peringkat bahagian saya juga merupakan setiausaha Biro Agama UMNO bahagian Batu. Dan dari segi kerjaya saya adalah seorang pengusaha makanan ataupun catering dan juga merupakan seorang pelabuh hartanah. Dan saya menawarkan diri kepada semua kerana saya merasakan bahawa sudah sampai masanya juga untuk saya menjadi pelapis ataupun untuk di peringkat UMNO Malaysia ni perlunya ada pemimpin pelapis kepimpinan yang muda. Tidak kira tidak kira apa jawatan sekalipun, terutamanya jawatan timbalan pengurusi tetap ni, supaya kita boleh melatih pelapis-pelapis yang akan datang untuk kita mengimbangi di antara yang muda dan juga yang lama. Yang kata supaya benda itu nanti ada kesinambungan tradisi dari segi kepimpinan ni semua. Dan sebab itu saya merasakan saya perlu juga, dan saya merasa menawarkan diri kepada semua untuk menilai di manakah perjuangan UMNO itu seterusnya selepas ini, dan juga terserah kepada semua untuk membawa satu dimensi baru di dalam UMNO itu sendiri sesuai dengan slogan yang dilaungkan oleh Datuk Seri Najib, iaitu untuk meremajakan UMNO itu sendiri. Okey, Cik Ahmad Faris, itu lebih kurang latar belakang Cik Ahmad Faris yang bertanding sebagai calon timbalan pengurusi tetap. Okey, biasanya lah setakat yang saya baca-baca lah, pengurusi ni atau timbalan pengurusi sama ada di mana pun kan pengurusi mesyuarat, timbalan mengurusikan mesyuarat, terutama dalam konteks UMNO ni, antara syarat yang saya tahu ialah dia petah, dia memahami perlembagaan UMNO, dia memahami peraturan-peraturan mesyuarat. Kemudian tu dia adil dalam mengendalikan mesyuarat. Adil artinya tidak keterlaluan kepada puteri, tidak memberikan masa terlalu banyak kepada pemuda, tetapi adil kepada semua orang. Pada masa yang sama dia ada integriti.
Integriti maknanya ada keamanahan. Pada dirinya orang percaya. Perkataannya orang percaya. Dan yang akhirnya, walaupun tidak ada akhir lagi, banyak lagi sebenarnya. Yang akhirnya, kadang-kadang kita bermesyuarat petang, orang dah letih dan sebagainya. Maknanya timbalan pengusi atau pengusi ni boleh create joke sikit, jenaka yang bersesuai dengan suasana, dengan keadaan, supaya mesyuarat itu gairah, mesyuarat itu tidak mati. Sebagainya adalah terserah kepada pengusi atau timbalan pengusi tetap. Betul ke tak betul tu? Datuk, saya setuju dengan apa yang dia katakan tu juga, sebab bukan mudah sebenarnya untuk kita mempengerusikan mesyuarat atau persidangan, terutamanya melibatkan perwakilan yang begitu ramai. Jadi kadang-kadang tu sebab tadi saya kata, orang mungkin menganggap timbalan tetap tu jawatan dia agak remeh. Sebenarnya memang penting, sebab sekiranya seperti mana yang kita tahu tadi, sekiranya mesyuarat tu dijalankan secara tidak teratur ataupun tidak menarik, kadang-kadang perwakilan yang seperti mana yang kita tahu mungkin merasa bosan ataupun merasa keletihan. Jadi kadang-kadang kita perlu juga melihat bagaimana kita nak mengawasi perkara-perkara tersebut supaya boleh kita berlaku adil pada semua. Terutamanya kadang-kadang dari segi perbahasan, mungkin masa perbahasan tu mungkin kadang-kadang orang berbahas mengambil tempoh yang agak panjang. Jadi kita kena pandai macam mana cara kita untuk menarik supaya benda itu dapat kita diawasi. Okey, saya nak celah kat situ ya. Sekarang Ahmad Faris berumur 33 tahun. Kan? Di depan Mak Faris ataupun di belakang Mak Faris, di depan lah. Misalnya Perdana Menteri umur 60 tahun, Timbalan Perdana Menteri umur 65-66 tahun. Kemudian tu ada orang yang ahli Dewan Rakyat, ada orang kat situ senator, ada orang tu Tan Sri, ada orang tu Tun dan sebagainya. Jadi macam mana umur 33 tahun yang banyak berkhidmat di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, mampu ke nanti Ahmad Faris untuk meletakkan diri sebagai timbalan pengurusi tetap untuk mengawal mesyuarat itu? InsyaAllah. Sebab apa? Sebab walaupun kita ni muda, tapi bila kita muda, kadang-kadang kita ni saya cepat belajar. Sebab tu saya menawarkan diri ni. Pertamanya saya menawarkan diri sebab saya melihat pengurusi yang ada iaitu Datuk Badrudin adalah orang yang paling hebat dalam mempengerusikan persidangan. Jadi tak salah rasanya kalau saya pun belajar daripada dia. Keduanya, saya juga adalah, walaupun saya muda, tapi kena tahu saya adalah ahli tata kuasa bahagian, di mana dalam tata kuasa bahagian itu juga terdiri daripada ramai yang pemimpin-pemimpin hebat, terutama saya di Bangkat Batu ni, ramai pemimpin yang berusia yang lebih tua daripada saya. Ada yang boleh saya panggil pakcik, ada yang boleh saya panggil ayah. Jadi hubungan baik tu dan cara saya bergaul tu kita dah biasa. Jadi insya-Allah, sebab saya pun kita ni jenis yang sentiasa mendengar nasihat dan kita sentiasa praktikkan benda-benda tu, dan saya rasa dengan tunjuk ajar yang didikan yang ada dan kebolehan yang saya ada, dan juga yang paling penting tenaga yang saya ada tu. Sebab kadang-kadang kita juga kena melihat di dalam mengawal persidangan ni, dia memakan tempoh masa yang agak panjang. Terutama dari perkara UMNO ni, kita ada sampai 4 hari kadang-kadang kita bersidang. Dari pagi sampai ke malam, Setidak-tidaknya mungkin dengan yang tenaga, kekuatan yang kita ada ni, kita boleh juga membantu di pengurusi kita ni untuk kita membantu dari segi mengawal persidangan lah, mengawal perjalanan persidangan. Dan dari segi hubungan tu, dari segi cara kita menguruskan persidangan ni juga, perkara itu dah menjadi satu kebiasaan untuk saya sebenarnya. Sebab saya walaupun saya di peringkat bahagian, tapi di peringkat NGO juga saya banyak terlibat dengan masyarakat-masyarakat yang lebih berusia dengan saya, dan saya rasa benda itu tidaklah menjadi satu masalah yang besar untuk saya bergaul dengan, ataupun untuk saya berhubung secara terus ataupun tidak terus kepada semua yang ada, dan juga untuk berfungsikan persidangan itu sendiri. Okey, lawan Ahmad Faris ialah incumbent ataupun orang yang mempertahankan jawatannya, Datuk Ahmad Aziz, dan seorang lagi Datuk Rahman Mapalil. Jadi maknanya Datuk Ahmad Mapalil pernah jadi exco, Datuk Ahmad Mapalil adun saya rasa dekat 4 penggal 5 penggal begitu kan ya. Begitu juga Datuk Ahmad Aziz dah jadi ahli parlimen, saya rasa 4 penggal barangkali dah ya. Maknanya orang-orang ni kalau kita tengok dia punya track record dari segi persembahan di dalam UMNO begitu hebat. Hebatlah bagi saya kan ya. Tapi yang macam Ahmad Faris ni saya rasa adakah compatible ya? Adakah sekufu ya
dengan orang-orang yang dinamakan tadi dalam hal kita nak menguasai, nak memberikan confidence kepada delegat-delegat perwakilan yang hadir dengan umur kita 33 tahun, dengan khidmat kita di peringkat bahagian cawangan batu tu, dengan bukan saya nak menindakkan ni. Ini maknanya saya kemukakan ini Ahmad Faris cuba mempertahankan diri Ahmad Faris kerana lawan Mak Faris tu Abdul Rahman Palil. Lawan Mak Faris itu ialah Datuk Aziz, Datuk Ahmad Aziz dan sebagainya. Macam mana itu? Terima kasih. Dan saya juga sebenarnya menghormati secara terus Datuk Muhammad Aziz ni dan juga Datuk Abdul Rahman Palil. Saya rasa memang betul dua tokoh utama ni adalah tokoh yang amat berpengalaman dan berpengaruh di dalam UMNO itu sendiri. Dan seperti saya ni mungkin orang kata orang baru, kan? Orang baru, dan mungkin orang kata mungkin dilihat dari segi umur dan dari segi usia tu saya dilihat seperti mungkin agak mentah, ataupun mungkin orang kata boleh ke, mampu ke dini nak buat suatu perkara tu. Tapi saya rasa mencabar diri saya, sebab bagi saya perkara yang seperti peluang-peluang seperti ini sebenarnya kita mencabar diri. Walaupun kita tahu calon yang kita bertanding ini adalah calon-calon yang hebat dan calon-calon terkemuka, tetapi di dalam pertandingan sebenarnya kita ni sama. Saya pun dengan Datuk Aziz dan Datuk Abdul Palil ni mempunyai peluang yang sama rata sebenarnya. Sebab kita akan melihat skop pada persaingan kali ini, perwakilan yang hadir sebenarnya bukan hanya seperti mana yang biasa yang kita maklum sebelum-sebelum ni, mungkin hanya seramai 2,700. Tetapi perwakilan yang ada sekarang mungkin seramai 148,000 ataupun 155,000. Di mana di situ juga kita melihat juga kepada perwakilan di mana trend diorang nak mengundi. Saya bukan nak memburukkan ataupun nak menidakkan kedua-dua calon, sebab kita pun melihat pada trend ataupun budaya mengundi yang di masa sekarang, di mana mereka mungkin melihat atau mungkin kehendakkan calon yang lebih baru ataupun calon yang lebih muda ataupun calon yang lebih bersih di segi mana yang dikatakan tu, sebab semuanya terserah kepada perwakilan itu sendiri. Jadi bagi saya peluang tu sama rata, cuma mungkin kelebihan tu memang terletak di dua tokoh ni. Okey, Encik Mak Faris, kita di peringkat kita ada dua segmen di sini. Segmen yang pertama dengan segmen yang kedua. Masa tidak dapat mengizinkan untuk segmen yang pertama ni, kita terpaksa menamatkan perbincangan di segmen yang pertama. Ada commercial break selepas ini dan kita bertemu para penonton yang hormati sekalian, bertemu Ahmad Faris Abdullah, calon timbalan pengurusi tetap UMNO Malaysia dalam pemilihan 2013. Kita dah mendengar butir-butiran yang disebutkannya dan saya merasakan walaupun umur muda 33 tahun, tetapi dengan pengalaman yang ada di peringkat cawangan, pengalaman yang ada di peringkat bahagian, confidence yang ada dalam kerjaya dan sebagainya, telah mendewasakan dia. Bukan nampak 33 tahun. Saya tangkap penampilan ni, kalau saya tak disebut tadi, saya menamakan orang ni dalam 40-an begitu. Kan? Gaya-gaya duduk tu. Ada gaya orang alim sikit, ada gaya ustaz sikit, ada gaya... Saya rasa itu campuran-campuran tu barangkali sesuai untuk jawatan timbalan pengurusi tetap. Kita berehat selepas ini. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. dan ayahlah yang menentukan.
Para penonton yang mati sekalian, bertemu lagi dalam Aura 13. Sempena dengan pemilihan UMNO tahun 2013. Bersama dengan kami, para penonton ialah Saudara Ahmad Faris Abdullah, calon timbalan pengurusi tetap UMNO Malaysia bagi tahun 2013 ini. Okey. Apa sebenarnya faktor pendesak yang mendesak diri Ahmad Faris? Aku tak nak bertanding bahagian, aku tak nak bertanding pemuda, aku tak nak bertanding yang lebih tinggi, tapi aku nak bertanding timbalan pengurusi tetap. Satu jawatan saya rasa tak tahulah. Saya rasa laporan akhbar setakat ini pun untuk Ahmad Faris rasanya tak berapalah. Rasa saya pemberita mungkin tak kejar Faris. Pemberita kejar ketua naib presiden, ketua UMNO, ketua wanita, ketua pemuda, puteri. Macam mana tu? Apa yang mendesak? Apa yang menolak Cik Faris? Aku nak bertanding. Mimpi ke? Ada mimpi ke nak bertanding tu? Dia kadang-kadang apa yang dia katakan pendesak tu sebenarnya pertama kita melihat pada faktor PRU sebenarnya 13. Di mana di tempat saya sendiri di kawasan Batu, saya melihatkan apabila tempat saya calonnya Tian Chua. Tian Chua yang dikatakan punya pelbagai isu, tetapi akhirnya dia berjaya juga menang di tempat tu dengan majoriti yang paling besar. Dan di situ juga saya melihat apabila peluang yang ada, pertamanya apabila pindaan pada pemilihan yang baru dan juga pada faktor-faktor pengundi, trend-trend pengundi yang melihatkan perlunya satu perubahan yang drastik sebenarnya di dalam UMNO itu sendiri menjelang UMNO survival ataupun menjelang PRU ke-14. Satu perkara perlu diubah di peringkat UMNO itu sendiri. Saya memang ramai rakan-rakan yang berkata kenapa kau tak bertanding saja di peringkat Malaysia Pemuda contohnya. Kan, tetapi saya melihatkan di peringkat pemuda pun sebenarnya kita ramai lagi pelapis-pelapis kepimpinan pemuda yang ramai yang berminat untuk bertanding di situ. Dan saya juga diminta juga bertanya kenapa tak bertanding di peringkat Exco MKT. Walaupun saya layak dari segi syarat, dari segi dia punya syarat-syarat, iaitu JK Abang bahagian. Tapi saya juga melihat di situ juga ramai kita punya tokoh-tokoh yang layak, sebenarnya yang lebih layak. Jadi apabila saya menilai diri sendiri, apabila saya mencerminkan diri sendiri, dan dengan semangat perjuangan yang saya ada, saya rasa tak salah rasanya kalau saya bertanding timbalan pengurusi tetap UMNO Malaysia. Sebagaimana yang saya cakap daripada mula tadi, pertamanya untuk menjadi pelapis kepada pengurusi tetap yang sedia ada. Dan keduanya juga sebenarnya secara tidak langsung apabila saya duduk di dalam Dato' Kasar atau dia sebagai timbalan pengurusi tetap UMNO Malaysia tu, mungkin itu juga adalah satu platform untuk saya mungkin boleh membawa satu suara daripada orang muda, dari segi suara pemasaran daripada bawah, untuk terus berhubung terus kepada kita punya kepimpinan yang tertinggi. Seperti contoh mungkin kita boleh jumpa terus Datuk Seri Najib atau mungkin juga pada menteri-menteri ada di dalam kita punya majlis kuasa tertinggi. Dan di sini juga adalah peluang yang di faktor sebenarnya yang saya bawa supaya kita mencabar diri saya sendiri, walaupun saya tahu saya terpaksa berhadapan dengan dua giant orang kata dalam UMNO ni. Jadi saya rasa tak salah rasanya untuk saya mencabar diri, dan saya orang muda, dan saya rasa sampai masanya untuk kita membuka dimensi yang agak luas dan ruang yang luas untuk orang muda juga masuk di dalam pertandingan MKT ni, dan juga mungkin saya ni sebagai salah satu role model untuk yang akan datang. Sebab mungkin orang tak sangka macam mana Datuk cakap tadi, orang berebut ketua pemuda, tim aib ketua pemuda, tetapi jawatan yang mungkin tak berapa, orang kata orang muda kata tak berapa glamour jawatan ni, tapi kepentingan tu ada di situ sebenarnya yang mungkin tak nampak di situ. Dan di situ jugalah sebabnya saya menawarkan diri saya untuk bertanding di jawatan tersebut. Okey. Cik Ahmad Faris tadi mengatakan kenapa bertanding jawatan timbalan pengurusi tetap tu. Okey. Kalau kita tengok struktur umur sekarang, struktur umur, adakah mungkin itu pun juga menyebabkan satu perkara yang menyebabkan agaknya Cik Ahmad Faris terfikir untuk bertanding jawatan tersebut? Kalau kita tengok dia punya pengurusi tetap sekarang ni agaknya lebih muda daripada timbalan pengurusi tetap. Tak silap saya lah. Jadi maknanya kalau kita nak menurunkan succession plan, plan penggantian, sudah tentunya lah pengurusi itu lebih tua daripada timbalan pengurusi dan sebagainya, supaya ada elemen mendidik, mengasuh, supaya satu hari nanti dia sendiri akan dapat jadi pengurusi tetap. Boleh terangkan sedikit tentang perkara ni? Betul. Itu yang saya setuju tadi. Saya bukanlah nak menidakkan kebolehan Datuk Muhammad Aziz
yang saya rasa sebagai ayahanda saya sendiri. Tetapi di mana kita melihat dalam satu struktur kepimpinan, posisi tetap yang ada Datuk Tan Sri Paduka Badruddin berumur pun di dalam lingkungan 60 dan timbalannya mungkin lebih berusia sikit daripada pengurusi tetap yang sedia ada. Jadi kita perlu melihat UMNO itu perlu adanya satu kesinambungan yang sepatutnya bila kita bercakap tentang kesinambungan ni sepatutnya mana Datuk kata tadi, seharusnya timbalan itu perlulah lebih muda. Perlu lebih muda. Dan apabila lebih muda tu saya rasa di situ juga poin saya, kekuatan saya di mana umur saya yang saya ada ni dan juga dengan Tan Sri Paduka yang ada ni, saya rasa kalau saya menawarkan diri itu memang agak sesuai. Orang kata walaupun saya umur 33 tahun, tetapi kalau dalam usia 33 tu memang waktu-waktu yang sesuai untuk kita boleh dididik, boleh diasuh, boleh diajar. Dan saya pun rasa itulah sebab salah satu faktor kenapa saya bertanding. Dan saya bukanlah nak menidakkan sekali lagi Datuk Muhammad Aziz ni, tapi saya rasa dah sampai masanya untuk berilah peluang pula kepada orang muda untuk menjadi pelapis. Mungkin satu hari nanti, Datuk cakap, mungkin saya pula yang menggantikan Datuk Badruddin ni, dia sebagai pengurusi tetap Malaysia tu. Tu yang di situ juga saya merasakan perlunya ada kesinambungan tersebut. Bab kata peribahasa Melayu, kalau nak menentu buluh biarlah dari rebung. Janganlah dah sampai dah jadi rebung, dah tak boleh nak lentur dah Datuk. Dah jadi buluh. Jadi saya rasa dah jadi buluh tak boleh lentur. Okey. Saya nak sebut sekarang ni ialah peringkat calon-calon itu pergi roadshow daripada satu zon ke satu zon, satu zon ke satu zon, berakhir di Sabah nanti sebelum akhirnya di Perlis, Kedah dan Utara Perak barangkali. Adakah Encik Ahmad Faris menyertai roadshow tersebut? Alhamdulillah pada masa ni diizinkan Allah daripada roadshow yang pertama kita di Perak. Dah 2 hari kita pun dah buat roadshow dan alhamdulillah semuanya saya sempat hadir. Dan daripada apa yang kita dah bertemu dengan perwakilan, dengan di peringkat-peringkat bawah, buat masa ni sambutan dia agak menarik sebab ramai juga yang tertanya siapa sebenarnya pemuda yang berusia 33 tahun ni. Walaupun berita tu saya kata tadi mungkin kurang, media mungkin tak berapa nak mencari saya. Mungkin media merasakan data tu mungkin tak berapa penting, tapi alhamdulillah dari segi peringkat yang di bawah ni semuanya memberikan sokongan yang agak padu lah. Kan banyak beberapa faktor yang mungkin mereka melihat adanya peluang saya di situ. Dan saya juga berterima kasih pada semua perwakilan-perwakilan yang saya dah pergi tempoh hari yang sudi untuk memberikan sokongan kepada saya dan juga memberikan saya semangat untuk saya teruskan pemilihan kali ini. Dan walaupun pun terjadi, saya ucapkan terima kasih jugalah kepada semua yang memberikan saya sokongan yang agak kuat di mana negeri saja pun yang saya pergi. Okey. Saya nak tanya tentang pemilihan ini sejak 2009 satu peraturan pemilihan baru telah dibuat yang dipraktikkan pada tahun 2013 ini. Saya nak tanya sebagai timbalan pengurusi tetap ni, sudah tentu dapat memberikan komen-komen kepada pindaan-pindaan yang telah dibuat, pelaksanaan setakat ini. Sebab daripada bacaan saya, sama ada akhbar, sama ada dalam blog, sama ada dalam Facebook dan sebagainya, banyak komplain-komplain terutama tentang implementasi kepada pemilihan kali ini. Misalnya masa yang tidak mencukupi, misalnya syarat-syarat yang terlalu ketat. Hari ini pula dikatakan oleh pemangku pengurusi jawatankuasa disiplin, dulu-dulu tak boleh kita berkempen secara berseorangan, tapi sekarang ni sudah dibolehkan lebih meluas lagi mana ruang itu diberikan. Apa komen Ahmad Faris tentang ini? Dia sebenarnya kalau kita betul-betul sebagai orang ahli UMNO itu sendiri, sewajibnya kita memahami tentang perlembagaan asas UMNO dan juga tata etika yang telah pun dikeluarkan lebih awal sebenarnya. Pada tahun 2008 pun kita dah meluluskan perkara ini. Cuma mungkin dari segi definisi yang ada dalam tata etika itu sendiri kadang-kadang terlalu general, tidak terlalu spesifik. Dan malangnya apabila sampai masa di waktu pemilihan ni, ada beberapa fasa tu tiba-tiba ditekankan. Bolehnya, tak bolehnya. Jadi bagi saya advantage ataupun kelebihan memang memang lebih kepada penyandang. Seperti mana contoh apabila diketatkan syarat untuk tidak boleh berkempen secara bersendirian adalah satu perkara yang amat mustahil untuk seorang calon baru seperti saya ni untuk memperkenalkan diri. Hanya sekadar kita pergi ke roadshow,
kita pergi jumpa perwakilan yang kita pun tahu perwakilan yang hadir pun bukan kesemuanya. Bukan kesemua perwakilan yang dapat hadir pada roadshow tersebut. Dan sekiranya kelonggaran itu tidak diberikan, terutama dari segi media-media, dari segi media sosial, media massa, media cetak, agak sukar untuk calon-calon baru ni untuk bertanding. Dan menjadi satu kelebihan pula kepada penyandang-penyandang, terutamanya yang ada menjawab jawatan di peringkat kementerian, JLC, untuk mereka lebih senang buat melakukan kempen. Dan alhamdulillah saya dapat tahu pun pagi tadi dah di dalam surat khabar pun dah dijelaskan untuk memberikan satu kelonggaran. Dan memang sebenarnya lumrah manusia ni bila kita buat satu perkara tu, apa saja yang kita buat tu akan ada dia punya pro dan cons dia. Cuma bagi saya, sebab saya elok-eloknya sebagai calon yang bertanding, seharusnya mempunyai integriti diri sendiri. Kita tahu perkara itu kalau salah, kita jangan buat. Kita buatlah perkara itu biar betul, dan kita melihat pada UMNO itu sendiri, biarlah kita memilih UMNO tu, biarlah memilih pemimpin yang benar-benar bersih, benar-benar layak, benar-benar berkebolehan. Dan Okey, saya nak pergi, minta maaf Pak Faris. Saya nak pergi tadi. Yang bersih, yang layak, yang berkebolehan. Ini dia. Maknanya kalau kita hendak, kalau Faris bertemu dengan perwakilan dan sebagainya, pilihlah calon yang bersih, pilihlah calon yang layak, pilihlah calon yang berkebolehan. Ada tak tiga-tiga ni pada diri Ahmad Faris? Kalau dari segi lumrah manusia, kalau kita tanya soalan tu pada setiap manusia pun, dia semuanya akan mengatakan dia bersih, dia layak dan dia berkebolehan. Tapi bagi saya tidak suka menilai diri sendiri. Bagi saya serahkan pada perwakilan, sebab saya calon baru, tuan-tuan pun boleh cari, boleh berhubung dengan saya secara, ataupun mungkin boleh search saya pun di mana-mana, sama ada saya betul-betul bersih ataupun saya betul-betul layak atau saya berkebolehan. Cuma apa yang saya boleh katakan, ketiga-tiga tu saya memang ada. Alhamdulillah, insya-Allah memang ada, dan berilah peluang yang sewajarnya kepada mereka yang benar-benar layak. Sebab saya pun ada 3 penjuru, kita ada 3 calon yang hebat dan saya salah seorang. Dan kalau saya yang dipilih, insya-Allah saya memang ada ketiga-tiga perkara yang disebutkan seperti tadi. Okey, akhirnya Cik Mak Faris Cik Mak Faris seolah-olah sekarang ini berdepan dengan perwakilan yang ramai, 146,500 orang tu. Jadi apakah di antara azimat-azimat kata-kata mutiara yang terakhir yang nak disampaikan kepada mereka supaya daripada 3 calon timbalan pengurusi tetap itu, salah satu daripadanya yang atas yang akan dipilih namanya adalah Ahmad Faris Abdullah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faris bin Abdullah, calon timbalan pengurusi tetap UMNO Malaysia, nombor calon 02, berusia 33 tahun. Bagi saya, peluang yang ada ini adalah sekali, terutama pada semua perwakilan-perwakilan untuk menentukan nasib masa depan UMNO itu sendiri. Jadi sewajarnya kita berilah dan kita berfikirlah dan kita menilailah siapa pemimpin-pemimpin UMNO ni. Tidak kira untuk saya ataupun untuk rakan-rakan saya bertanding di mana-mana peringkat pun, pilihlah mereka-mereka yang betul-betul layak, betul-betul bersih, betul-betul berkebolehan. Dan yang paling penting, boleh memacu UMNO itu sendiri menjelang PRU ke-14. Sebab masa depan kita semua terletak di tangan tuan-tuan. Sekiranya kita salah memilih, akhirnya nanti kita juga yang akan dipersalahkan. Dan saya rasa peluang yang ini juga saya meminta pada semua perwakilan agar dapat memberikan saya peluang untuk duduk sebagai timbalan pengurusi tetap ni, dan untuk kita sama-sama menuju kejayaan, terutamanya dari segi perjuangan UMNO itu sendiri, iaitu perjuangan alif bata, iaitu agamaku, bangsaku dan tanah airku. Sekian. Terima kasih para penonton dan mata sekalian. IMR TV mengucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Faris Abdullah, calon timbalan pengurusi tetap UMNO dalam pemilihan 2013 ini. Dan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kalau itu yang baik bagi Ahmad Faris, kita minta para perwakilan untuk memberikan undi dia kepada saudara Ahmad Faris. Dalam setengah jam ini sudah tentu para perwakilan dan ahli UMNO sudah melihat kewibawaan saudara Faris dalam argumen-argumennya, dalam mengumpulkan pendapatnya, dan daripada iras-iras muka dan seluruh badan daripada kepala sampai ke kakinya sudah pun dah ketahui, sudah pun dapat dilihat, sudah pun dapat terjelas, maka sudah tentulah saudara mempunyai kebolehan untuk memilih yang terbaik.
Cukup setakat itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Faiz Abdullah yang sudi datang ke studio AMR TV ini. Mudah-mudahan dengan kita bertukar pendapat ini bagus untuk kita, bagus untuk negara kita, bagus untuk umat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.